Depend, nanti I akan mute kalau dia orang dah start. Hello? Hello? Dengar. I mean nanti I akan mute kalau dia orang dah start. Oh, baik. Sini tempat saya tak dengar bunyi azan, jadi tak ada masalah lah tentang azan tu. Okey ya? Oh, okay. Okay. Okey, saya dah turn on record. Boleh saya tahu nama penuh Ming? Okay, nama penuh saya Teo Ming Sun. Boleh eja tak dalam bahasa Melayu? Kalau nak, kalau nak senang, I tulis dalam chat. Boleh. There you go. Okay. Okey. Umur Miss sekarang berapa? Umur saya sekarang 20, officially 22. 22. Okey, sekarang ni Min status apa? Bujang? Berkahwin? Single. Okey. Min daripada jabatan mana dan tahun pengajar berapa? Saya dari Jabatan Pengajian Asia Tenggara tahun 3. Fakulti FSSS Ya. Okey. Jumlah pembelajaran yang Min terima setiap semester berapa? Boleh termasuk sekali dengan PTPTN ataupun beasiswa? Anggaran Um, 1,000 hingga 1,500 dan ke atas. Sebab I punya perbelanjaan ni dia beasiswa dia bagi secara tahun, so kiranya satu semester 4,500 macam tu, 4,250. So kalau bagi setiap bulan, mungkin dalam sebulan tu boleh anggarkan 1,500 lah, 1,000 macam tu. Okey, baik. Yep. Pekerjaan ibu dengan ayah? Okay, pekerjaan ibu dia lebih kepada maintenance staff di pejabat, and then pekerjaan ayah dia lebih pada factory worker. Okey. Factory. Ya. Gaji ibu dan ayah? Anggaran 2,000 ke bawah, 2,000 sehingga 5,000, 5,000 sehingga 8,000, 8,000 dan ke atas. In between 2,000 hingga 5,000. Ni sekali ibu bapa? Ya. 2,000 hingga 5,000. Okey. Mini boleh cerita tak mini aquarium jenis apa? Okay, saya jenis kategori penglihatan totally blind. Okey, boleh Min cerita tak macam mana Min hilang penglihatan? Adakah disebabkan kecil ke, kemalangan ke ataupun disebabkan apa? Boleh kata since from birth lah, sebab ni keadaan ni dia lebih pada kamu pernah dengar kan, premature birth. Maksudnya dia mungkin macam berapa bulan awal macam tu. So dari segi nerve system tu dia tak develop dengan sempurna. Jadi dia ada part yang dia tak dapat connect dengan brain lah. So in the end dia jadi lagipun dulu sebab I premature born, jadi I perlu stay dekat incubator tu dalam I think 1 month plus. 1 month plus, jadi mungkin time tu pun dia effect. Okey. Apatah macam kelopak Min tu tak boleh buka ke ataupun boleh buka juga? Boleh, tapi I think dia tak ada beza lah kalau ada cahaya ke tak ada cahaya. Kiranya Min tak nampak apa langsung lah, cahaya apa semua tak nampak. Ya, tak ada. Okey, faham. Kalau yang lain, ada masalah berkaitan dengan lain ke? I think lain tak ada. Cuma
Cuma masalah dekat mata je lah, yang lain tak ada. Okey, baik. Kita masuk ke bahagian B, iaitu persepsi mahasiswa orang kurang upaya terhadap fasiliti OKU di Universiti Malaya. Jadi soalan pertama saya, apa fasiliti yang digunakan sepanjang belajar di UM? Fasiliti untuk OKU. I think kalau nak kata paling kerap, ni lah apa ni, laluan tekta di Kolej Kediaman Ketujuh. Sebab saya dah tiga tahun memang I stay dekat College 7. Dan memang tempat saya tu dia banyak, memang boleh kata college tu dia ada kemudahan untuk OKU lah, tak kira OKU penglihatan ataupun OKU kategori yang lain. So yang kerap I guna biasanya laluan tekta dekat sekitar college tu, and then lift Lift. lift OKU, and then ada juga yang satu macam cube ataupun biasanya kita kata bilik serijati. Yang cube tu dia lebih kurang macam, kalau kamu tahu cube dekat FSS, cube yang baru tu dia lebih kurang macam tu. So dalam tu biasanya kita study ataupun kadang meeting pun dalam tu. Sebab lagipun dalam tu dia dari segi facility tu dia ada toilet khas yang untuk OKU yang wheelchair. Tapi bagi I sebenarnya benda tu tak ada beza sangat lah kalau I guna toilet biasa pun. And then lagi satu yang biasa I paling kerap guna, shuttle van OKU. Yang tu under HEP provide. Okey. Yang lain ada lagi nak tambah? Yang lain kalau nak kata facility, I think perhaps library lah. Tapi library I pun kadang-kadang pergi, sebab kalau contoh kawan nak buat study group or anything, kalau tak biasanya saya study dekat college je. Dekat library tu Min guna meja biasa macam studio normal ataupun ada bilik khas? Depend, kalau I ke sana I perlu volunteer, then mungkin I guna bilik Carol yang dia bagi tu, ada satu bilik khas. Ataupun kalau tak, I akan guna, kalau I ikut Cosmet, then mungkin I pergi dekat tingkat atas lah ikut mereka. Okey. Yang lain tu macam tulisan braille ke adakah fasiliti yang disediakan macam tu? Tulisan braille ada masa exam saya guna braille, sebab sebenarnya kita boleh guna komputer, tapi sebab I pernah buat checking komputer mereka, and then I tengok sebab mereka tak bagi kita guna laptop kita sendiri. Jadi lagi satu, komputernya bagi saya dia terlalu technical, and dia ada benda-benda yang kita tak boleh jamin. Contohnya kalau tiba-tiba dia battery jam ke, ataupun dia lag ke, ataupun dia apa-apa yang jadi dia sampai dokumen tak dapat save ke. So benda-benda tu I kalau nak elak, lebih baik I guna braille. I buat secara manual lah. Kiranya minta sediakan kertas yang ada tulisan braille lah. Mereka akan provide masa exam, and mereka akan bagi masa tambahan juga. Masa tambahan tu dalam I think 30%. 30%. Okey. Tulisan braille tu maksudnya atas kertas lah, bukan guna alatan apa-apa. Yep, dia tulisan braille tu dia biasa kita masukkan dalam satu typewriter, and then kita type, dia ada kod-kod dia lah. Macam tu. Ya, faham. Tadi Min kata tentang bilik Srijati kan. Dalam bilik Srijati tu sendiri ada apa yang fasiliti untuk yang pernah Min gunakan? Biasanya dalam tu ada meja komputer. Meja dia memang dekat dengan dinding lah sebab nak sambung ke plug kan. Meja komputer, and dalam tu pun ada meja bulat. Yang tu biasanya kadang kita makan dekat situ. Meeting pun pernah meeting dekat situ. And then dalam tu memang ada aircon, ada sound system, Okay. ada and then di sinki tu semua adalah ada juga water cooler. So biasanya I guna water cooler kalau nak refill ke, macam tu. And then toilet I guna juga toilet dalam tu.
Okey. Kalau macam tandas tu Min macam perlukan fasiliti khas ke? Bagi saya tak perlu, sebab bagi saya yang pentingnya susunan bilik tu. Jangan nanti tiba-tiba tengah jalan, tengah laluan tu ada blok, ada kerusi ke apa. Yang tu tak boleh lah. Sebab bagi saya, kalau kita jalan, even kita dalam tu, kita guna tongkat juga. Sebab kita tak tahu kan, kadang-kadang orang duduk, orang bangun, kerusi biar macam tu je. So agak bahaya kalau macam tu. So tapi kalau ada toilet, toilet pun, sebab kalau boleh pintu tu tak boleh tutup macam buka separuh macam tu, agak bahaya juga. Jadi bagi saya toilet, kalau bukan toilet khas pun tak apa, sebab yang penting bagi saya tahu toilet tu dalam dia punya tempat, macam toilet bowl dekat mana macam tu, then okey lah. Cuma sebab bilik tu nak dia untuk okey lain juga, jadi mereka buat khas yang macam ada tiang, ada untuk wheelchair tu. So mereka buat benda macam tu. Okey okey. Kiranya tandas ni tak, kalau tak ada pintu slide pun tak apalah. Iya, tapi yang penting pastikan tengah-tengah laluan tu tak ada benda lah. Oh, okey. Kalau macam lift tu Min boleh gunakan lift macam orang biasa macam, ataupun Min perlukan disability ke apa ke? Lift tu, kalau dekat lift KK7 memang dia ada tulisan Braille. So I memang guna tulisan, I memang pegang lift button tu lah. I think memang tulisan Braille dalam lift tu memang perlu, sebab kadang-kadang dia susunan tu dia boleh jadi macam-macam, dia boleh mendekat, dia boleh mendatar, jadi kita tak tahu yang mana floor 1, floor 2 kalau tak ada tulisan Braille. Okey. Ha. Okey, satu satu lagi, kita kalau dekat depan library ataupun depan UM Center, kita ada lift yang berbunyi kan. Min perlukan benda tu tak? Ataupun Min macam tak perlukan? Ke macam mana? Dia membantu ke tak? I think either way, I think dia sebenarnya membantu juga. Tapi bagi saya, kalau nak pilih, I mean kita buat either way lah. Sama ada lift tu ada Braille ataupun dia ada audio pun sebenarnya membantu. Bagi saya salah satu pun dah okey dah. Macam traffic light tu Ya, tapi kalau traffic light tu, itu memang perlulah, sebab perlu indicate lah macam. Tapi kalau dia tak, sebab kalau dia tak ada indicate, kita tak tahu sama ada bila boleh lintas, bila tak boleh. Okey, baik baik baik. Okey, itu untuk soalan pertama. Soalan yang kedua ni, apa yang menyebabkan Min perlukan fasiliti tu? Bagi saya, sebab satunya, contohnya kalau you pergi satu tempat, kalau you tak ada guide, tak ada benda yang macam audio ataupun braille, kadang-kadang you tak tahu benda tu function untuk apa. And then lift, contoh kalau you dia tak ada simbol, tak ada apa, then macam mana you nak tahu you tekan tingkat yang betul ke tak, on off pintu tu dekat mana. Macam tu. So bagi saya benda tu semua perlu. And then kalau macam laluan dekat luar, tactile itu pun perlu juga, sebab kalau you tak ada tu, then kemungkinan untuk sesat tu memang agak tinggi lah. Okay. Min, kalau pernah naik bas awam ke bas biasa yang UM sediakan? Bas UM I think pernah dulu, sebab ikut untuk event apa, jadi pernah je. Okay. Jadi yang soalan ketiga, apa perasaan Min apabila menggunakan fasiliti tu? Bagi you mean hanya rujuk pada bas ke? Ni tak kisah, ni fasiliti OKU di UM. Oh, Fasiliti, secara umum ada kami yang semarah ke, gembira ke, ataupun macam mana? Sebab kita tahu fasiliti OKU di UM ni ada juga lengkap, ada yang juga tak lengkap bagi satu kawasan kan. Ya, bagi I think yang ada tu bagus. Mereka maintain dengan baik. Cuma kalau sebab dia bukan semua tempat ada kan, jadi kalau tempat yang tak ada tu, harap mereka boleh buatkan benda tu. Sebab contohnya, especially laluan yang macam you lalu on the way or around sampai nak ke Fact Geology, nak lalu situ ke
Fakulti Sastra kan. So dekat laluan situ biasanya kalau kena lintas tu dia memang tak ada tactile. So bagi saya tempat tu agak bahaya lah kalau tak ada tactile. Lagipun tempat tu dia tak ada, macam mana, dia tak ada traffic light. So agak bahaya juga kalau kita lalu, especially macam pagi ataupun petang pukul 5 lebih macam tu. Okey. Okey, soalan yang keempat. Adakah Min berasa selamat apabila menggunakan fasiliti OKU di UM? I think depend pada tempat. Kebanyakan tempat memang selamat lah. Macam dekat library, dekat KPS, itu memang selamat. Cuma yang tempat yang kalau kita nak jalan macam dekat kaki lima, dekat koridor dari sastra ataupun depan library tu nak balik ke college, tempat tu agak kena jaga lah, sebab kadang-kadang benda tu dia agak macam mana, dia agak cerun, agak condong sikit. Jadi dia kadang-kadang dia agak uji juga kalau I nak balance. Okey. Pada pandangan Mi sendiri, apakah ciri-ciri fasiliti OKU yang sempurna? Bagi I kalau nak sempurna ni soalnya first, contoh kawasan-kawasan yang dia perlu akses, dia biasa diakses oleh pelajar, contohnya dari college ke kelas atau college ke library ke, dia punya tactile tu memang dia connected, dia tak ada macam putus, tiba-tiba putus dekat tengah-tengah macam tu. So bagi saya kalau nak sempurna lebih baik dia sambung terus lah. And then yang kedua adalah contoh fasiliti yang sedia ada macam lift ataupun like ada facilities untuk OKU, lebih baik mereka maintain. Maintenance tu bagi saya memang sangat penting lah. Sebab apa tu? Sebab kalau dia tak maintain, even kalau dia buat baru pun, bagi saya kadang-kadang buat baru tu cost lagi mahal. In case kalau lain kata kalau dah memang tak ada cara, contoh macam kena tukar spare ataupun kena change the whole thing, tu mungkin tak boleh buat apa. Tapi kalau selagi boleh maintain, I think maintain facility tu, maksudnya mereka perlu buat checking lah, macam once in 3 month time atau once in 6 month time macam tu untuk servis. Okey. Ada tambah lagi? Lagi satu, I think awareness, public awareness pun penting juga, sebab macam dekat college, contoh ni I nak ke cafe, kadang-kadang I pernah je jumpa yang dia orang parking lori dekat atas laluan tactile tu, ataupun kadang-kadang motor dekat atas laluan tactile tu. Jadi I pernah dia jumpa benda tu. Kadang-kadang nak lalu tu pun agak susah, ataupun depan bilik cube yang kita guna tu, kadang-kadang dekat tactile tu depan tu ada orang parking. Itu agak susah juga. Okey, faham. Soalan yang ke-6. Nak tambah apa lagi kan yang tadi? I think setakat ni macam tu. Okay, soalan yang ke-6 tu, itu soalan terakhir bagi bahagian B ni. Adakah Min merasakan fasiliti OKU yang disediakan adalah mesra pengguna? Nak kata kalau mesra pengguna tu, ya, memang dia mesra OKU. Cuma kadang kalau benda tu dah, contohnya dia rosak, nanti dia tak maintain dalam, dia tak repair dalam masa terdekat, tu mungkin agak susah lah. Okey, untuk bahagian C. Okey, tadi nak tambah apa lagi? I think setakat itu. Okey. Yang tadi tu mesra pengguna sebab apa? Ni asalkan fasiliti UM ni mesra pengguna. Satu, sebab dia memang kita boleh guna dengan selamat lah, and then nak access tu pun mudah. Boleh kata kalau facility tu, contohnya kalau nak kata jalan, dia ada laluan untuk laluan track untuk penglihatan. Bagi saya tu memang mesra lah, sebab kita nak ke satu tempat pun senang.
Cuma kalau itu I kata ni sebab based on tempat yang I pernah pergi. Contoh kalau sport center ataupun fakulti lain tu I tak pernah pergi lagi. So agak susah juga kalau I nak komen. Tapi kalau contoh macam sport center I pernah pergi, FBL Fakulti Bahasa I pernah pergi. Tempat-tempat tu semua agak, bagi I agak kurang mesra juga sebab dia, contoh nak cari satu bilik, nak cari satu bilik kuliah ataupun dewan agak susah. Kadang-kadang sebab kadang-kadang contoh FBL mereka punya building agak terbahagi, macam bahagian sini ada satu, lepas tu lintas jalan lagi pergi dekat depan situ ada lagi satu bangunan. So kadang-kadang kalau nak cari dewan tempat untuk kelas tu agak susah. Okay, faham. Lepas tu Min guna cara macam mana kalau kelas kat situ juga? Contoh biasa dulu I ada kelas English dekat FBL. So biasanya I minta driver, orang yang bawa I ke fakulti tu, I bagi tahu dia bilik dekat mana, and then dia check dekat peta lah. Tapi kadang-kadang peta pun dia tak tepat juga, kena tanya orang juga. Okay, faham. Okay, untuk bahagian C, iaitu tahap kecukupan ataupun kepuasan fasiliti untuk mahasiswa kurang upaya di Universiti Malaya. Soalan pertama saya, apa erti kecukupan ataupun kepuasan bagi Min terhadap fasiliti OKU di UM? Kalau nak kata kecukupan dan kepuasan, I think yang penting first yang kita kena nilai adalah dari segi accessibility dia. Maksudnya benda tu kita dapat guna tak. Contoh kalau dia guna untuk kita ke satu tempat, kita dapat gunakan tak facility tu untuk ke tempat tu dengan senang, dengan selamat. And then kedua, kalau nak kata dari segi web accessibility, dari segi teknologi maklumat, contoh website Maya ataupun UM ni website sendiri tu, kita nak cari sesuatu bahan ataupun kita nak pergi ke sesuatu part website tu, ataupun contoh kalau kita nak buat registration society ke ataupun nak register course, first yang kita kena tengok kalau nak kata kecukupan atau kepuasan tu, kita kena tengok sama ada benda tu kita boleh guna ke tak. Kalau tak boleh guna, then agak susah juga kalau benda tu ada. And then kedua, support service. Tak kira lah kemudahan ke ataupun web, laman web ke, yang pentingnya bagi saya support system tu penting. Maksudnya kalau kita ada masalah dengan facility tu, kita tahu siapa kita kena cari ataupun siapa kita boleh maklumkan perkara tu. Jadi benda tu pun penting. Kalau macam tu, untuk macam sekarang ni kan Min 3 tahun di UM, belajar di UM. Jadi kalau ada masalah ke apa ke, Min selalu dekat siapa? Maksudnya cerita dekat siapa? Depend. Kalau benda tu I rasa benda yang dia melibatkan dekat facility, dekat college, then mungkin I bagi tahu fellow lah. I bagi tahu dia, contohnya kalau ada benda rosak ataupun contoh kalau I keluar dari bilik I nak ke toilet, tiba-tiba tempat tu mungkin ada kucing pernah buat something, so I mungkin I akan bagi tahu fellow lah. Ataupun kalau dia melibatkan macam kos, pendaftaran kos, then I mungkin akan report pada, I akan bagi tahu dekat staff department. Or if not, like if kalau if something related to facility in overall, like in library or anything, or if it's in library or anything, then I mungkin report pada office apa ni, pegawai yang uruskan hal OKU. Okay. Min mengaji di FSSS kan, macam mana Min belajar di Fakulti Sejarah? Sebab Fakulti Sejarah kita tahu, dan FSS pun kita tahu kata kurang mesra OKU, kurang fasiliti khas OKU. Jadi Min buat macam mana tu? Dekat Fakulti Sastra, okay, macam Jabatan Asia Tenggara, dia macam dia banyak tangga. Betul.
Then biasanya I memang kena guna tongkat lah. And then kadang-kadang kalau tengah jalan tu ada kawan nak tolong, then I biasanya okay je, I bagi mereka tolong I. Ataupun kadang-kadang staff cleaning yang dia nampak and then dia tolong. Oh, okay. Kalau kelas contohnya kelas kreatif fakulti. Jadi macam mana Min cari kelas tu? Yang tu biasanya I akan tanya dulu senior elective fakulti. Kalau contoh elective fakulti ni, kalau elective fakulti biasanya I akan try arrange ambil sama dengan ada coursemate I yang ambil course tu. Sebab kalau I ambil seorang then um, agak susah jugalah kalau nak ke tempat tu. Contoh kalau especially kalau kelas tu dia bukan dekat tempat yang general, contoh macam dia orang kuliah E atau dia orang kuliah D, atau tapi kalau dia buat dekat department mereka, ada kemudahan fakulti sastra dia ada dua part, satu Ya, yang ya. old building lagi satu yang baru tu. Kalau dia Ya, buat ya. dekat yang baru tu then agak susah bagi I nak access lah. So biasanya kalau boleh I pilih course yang dekat bangunan lama, dia tak perlu ke bangunan baru, macam tu. Okay, okay, faham. Bangunan baru tu yang belah belakang tu ah? I think so. Yang dia ada jabatan antro, I think media study overall. Sebab tapi I tak pernah masuk situ lagi lah. Okay, okay, okay. Tu jabatan saya tu. Bahagian Hmm. belakang. Okay, untuk next soalan. Apa kelebihan apabila fasiliti OKU lengkap disediakan? I think first perhaps nak kata of course kalau bagi kita dia memudahkan untuk commute lah, macam nak travel dia lebih senang. And then kalau perlukan contoh nak kita, maksudnya kita boleh gerak ke satu tempat dengan lebih mudah. And then dari segi nak kata inklusif, ya memang inklusif lah kalau benda tu semua orang boleh guna. And then macam OKU dia semua OKU boleh guna, then to me that's good enough. Okay. Jadi nextnya, apa ciri-ciri kecukupan ataupun kepuasan bagi Min apabila menggunakan fasiliti OKU tu? I think first adalah of course facility tu dalam keadaan yang baik. Maksudnya dia tak ada rosak ataupun macam tak ada apa-apa. I mean there is no defect lah. And then second will be good maintenance system. Maksudnya penyelenggaraan tu ada dia akan ada secara bukan kata kerap lah, tapi secara berkadar. Contohnya dia akan ada orang monitor facility tu, atau memang ada pihak maintenance yang akan check once in a while, macam 3 months time or 6 months time. And then ketiga adalah support system. Contoh kalau kita report benda tu dekat helpdesk ataupun kita refer to office, berapa cepat mereka ambil tindakan. So benda tu juga dia sebenarnya perlu diambil kira lah. Okay. Untuk soalan yang keempat, apa pendapat Min? Apakah rintangan sehingga Oh, sorry tadi ada tekan lift. Okay. Tengah azan ah? Tadi saya nak tekan mute tapi tekan lift. Tak apa. Kadang-kadang Google Meet ni bahaya juga. Kenapa dia kurang accessibility juga ke? Dia kurang mesra ke? Bukan. Tapi sebab dia punya layout tu, dia benda tu tekan je terus jadi. So dia tak macam Zoom lah. Macam Zoom dia agak macam sebelum dia let you nak live apa, dia akan bagi you pilih dulu you nak live ke you tak nak live. Tapi dia macam Google Meet, macam Teams, dia agak bahaya sikit. Jadi nak tekan tu kadang-kadang kena jaga. Oh, faham. Kiranya dia tak minta permission dulu lah sama ada kita betul-betul tutup ke tak. Yes, I kena guna cursor untuk baca.
tu button apa, leave ke mute ke. Oh, okey. Ingatkan dia macam kurang mesra juga dia bagi tahu ni button apa. Depend, kalau macam web macam yang biasa tak orang tak jarang tak selalu guna, contoh macam Lark Meeting ataupun Team Link, itu memang dia tak accessible. Kalau macam Microsoft Teams Webex, apa? Ha. Microsoft Team dia agak dia accessible sebab dia, I think Microsoft sendiri pun mereka cuba buat mereka punya produk agak jadi accessible lah. Jadi bagi saya, kalau macam Microsoft punya produk, saya setakat ni I guna tak ada masalah sangat. Cuma PowerPoint lah, kalau PowerPoint I nak buat animation semua tu memang tak boleh. Jadi I biasanya I punya PowerPoint tu lebih pada teks je. Okey, faham. Ni kita nak sambung ke ataupun nak tunggu dulu? Kamu nak tunggu ke? Kalau tak ganggu kamu rasa nak sambung, boleh je. Tak apa, setakat ni okey, tak ganggu, tak bising sangat. Sebab dengar suara kamu lebih jelas lagi. Oh yelah, sebab I guna earphone. Kalau I tarik earphone, I guna speaker tu, mungkin dia akan lebih bising. Okey. Kira boleh teruskan ah? Boleh. Okey, soalan yang seterusnya, apa rintangan pada pendapat Mina kan? Apa rintangan sehingga fasiliti OKU tidak dapat disediakan secara sempurna dan lengkap? I think biasanya first adalah, kalau nak kata facility, kadang-kadang sebab macam UM ni dia banyak bangunan yang lama. So contoh bangunan yang lama ni, kalau kita nak ubahkan dia punya ada certain part dia agak ambil masa, and then of course cost jugalah satu hal. Dia perlukan kos yang tinggi. Kalau macam Tekta tu, I think I'm not sure Tekta tu dia mungkin agak sesuai ke tak kalau nak buat dekat FSS. Tapi I think kalau untuk OKU yang guna kerusi roda, kalau nak buat RAM tu, itu agak mencabar lah. Sebab nak buat RAM, mereka nak ratakan tangga tu. Yang tu pun sebenarnya dah ambil masa. And then kalau you ratakan tangga tu, kadang-kadang kalau kita tengah buat projek, orang lain tak boleh lalu situ, and then orang kena cari jalan. What if kalau tempat tu memang dia tak ada jalan lain, tu je jalan yang boleh lalu, then agak susah jugalah. Kecuali dia buat time-time yang macam ni, yang biasa yang kurang orang dekat kampus, semua learn from home, then mungkin boleh lah kalau mereka buat time-time macam ni. Okey, faham. Yang macam tektai tu di FSSS, adakah Mina rasakan disebabkan ruang kecil ke? Disebabkan ruang dah terlalu sempit ke hingga tak ada nak buat? I'm not sure, tapi I think dalam FSSS tu memang dah banyak tangga. So kalau nak buat dekta tu, I think dia boleh buat, tapi mungkin mereka kena sesuaikan dengan keadaan bangunan tu lah. And then mereka kena mereka kena buat satu blueprint ataupun satu map, framework. Benda tu nak macam mana nak sesuaikan dengan keadaan bangunan, sebab keadaan bangunan dekat setiap fakulti pun lain-lain. And then bagi saya, kalau betul-betul nak buat tekta, I think I rasa lebih baik buat dekat bukan dalam FSS, tapi dekat sekitar bangunan FSS. Macam mana sebelum nak naik tangga tu, ataupun dia connect pergi dekat main koridor punya tekta tu, tempat nak lintas jalan tu. I think kalau nak buat, kena buat sekitar dekat luar situ. Okey, faham. Kalau macam rintangan tu, ada minat tambah apa lagi? I think boleh kata selain faktor kewangan dan juga masa, lagi satu pun sebenarnya nak kata penyampaian maklumat tu pun penting. Sebab kadang-kadang kita bagi tahu mereka mungkin tak dapat nak gambarkan benda tu sebenarnya macam mana. Tapi kalau mereka buat macam satu audit access, then mungkin boleh tengok secara real life benda tu. Sepatutnya kalau nak adjust, kena adjust macam mana. So in that sense, kita perlukan jugalah expert, orang-orang yang expert dalam bidang-bidang macam ni, ataupun orang yang buat research dalam bidang-bidang macam ni. Kiranya kalau beritahu dekat pegawai, kadang-kadang pegawai tu tak dapat bayangkan apa yang Min cuba bagi tahu.
Ya, kadang-kadang benda tu boleh jadi. Melainkan kalau mereka buat satu audit assess yang mereka sendiri turun padang, mereka sendiri turun pergi tengok tempat tu, then mungkin boleh gambarkan. Kiranya audit access ni kurang lah di UM. Um, I'm not sure kalau mereka pihak unit pengurusan siswa OKU mereka buat. I think mereka buat, tapi cuma setakat mana mereka buat tu saya tak pasti, sebab kadang-kadang saya ikut, kalau saya ikut pun hanya untuk melibatkan kawasan aja yang biasa saya pergi, macam fakulti sastra. Tapi kalau dekat fakulti lain, mungkin kena ada kawan-kawan yang dekat lain kena perlu terlibat lah dalam audit assess ni. Lagipun sebab OKU ni dia, kita buat facility, kita tak boleh macam hanya buat satu facility and then kita expect semua jenis OKU boleh guna. Not really. Kadang-kadang certain OKU mereka, sebab tu saya kata kalau nak buat research tentang OKU ni kena buat secara we have to narrow down, sebab OKU ni dia ada banyak kategori, ada 7 kategori, and then setiap kategori OKU tu ada keperluan yang berbeza. Betul? Okay. Min ada nak tambah apa lagi? I Untuk think halaman. I think setakat ni macam tu. Okay. So next question. Kenapa Min sebagai OKU kurang memperjuangkan hak Min untuk mendapatkan fasiliti OKU yang baik? I think kadang-kadang benda ni sebenarnya bukan kata kurang perjuangkan ataupun macam mana, sebab benda ni kadang-kadang even I seorang voice out benda ni pun sebenarnya mereka mungkin tak dapat nak bayangkan benda tu macam mana, tapi dia perlu macam dia perlu dibuat secara kolektif lah, macam sebab macam I terlibat dengan Persatuan Mahasiswa Istimewa PEMIAM. So kadang-kadang kita memang ada meeting pasal benda macam ni, and then kita ada juga involved in audit assess. Cuma kadang-kadang benda ni memang kita dah perjuangkan, tapi once dah sampai dekat pihak management, macam mana pihak management approach isu ni, macam mana mereka deal with it, the information yang kita bagi, itu kita tidak dapat tahu secara jelas, kita tak dapat tahu secara langsung lah. Sebab lagipun sebenarnya kita bukan involved directly dengan meeting mereka, maksudnya meeting within the management kan. So kadang-kadang kita bawa isu ni ke pegawai yang uruskan hal OKU, and then mereka bawa ke management, the top management. So in between that, sama ada masalah dari segi administration ataupun dari segi prosedur or anything, part-part tu kita tak tahu. Okay. Yang lain ada minat tambah? I think setakat tu. So kalau nak conclude, memang dari segi nak perjuangkan hak ni kadang-kadang kita suarakan, tapi kalau nak betul-betul orang faham, I think they have to maksudnya mereka kena turun padang lah. Mereka kena turun padang tengok, and then lagi satu, kalau nak bersuarakan isu ni lebih baik kita buat secara kolektif. Maksudnya bukan saja pelajar OKU sendiri mereka voice out benda ni, tapi we do it as a kolektif, macam melalui persatuan macam tu. Okay, faham. So next, last question untuk bahagian C ni. Bila fasiliti OKU dalam keadaan tidak lengkap, adakah dia menyukarkan aktiviti anda? Mengapa? Wait, what do you mean? Sebab tadi macam dia ada sikit audio tu ada sikit breaking. Dengarkah? Boleh, tapi tadi on the halfway dia breaking. Okay. Soalan terakhir. Bila fasiliti OKU dalam keadaan tidak baik, adakah dia menyukarkan aktiviti Min? Mengapa? Jelaskah? I think secara langsung
secara langsung memang iyalah, sebab especially kalau nak kata fasiliti yang kita perlu gunakan setiap hari, contohnya kalau kita nak jalan dekat luar, kita memang perlukan track tactile tu, walaupun kita ada tongkat. Tapi bukan maksud tongkat tu dia ada GPS, dia boleh bawa kita jalan dekat tempat mana, macam mana nak elak. Cuma tongkat tu dia hanya bantu kita untuk tengok apa objek yang ada dekat sekitar. Tapi kalau nak kata nak tahu jalan tu nak belok ke mana, itu juga masih perlu bergantung pada kita. So mungkin kalau kemudahan tu dia tak dijaga dengan baik, then agak susah lah kalau kita nak ke satu tempat ke satu tempat. Lagi satu, kalau dari segi access to information, kalau access to information tu, kalau web tu dia tak accessible, maksudnya dia ada button yang tak label, dia ada banyak benda-benda yang macam grafik ataupun macam tu, then agak susah juga kalau kita nak dapatkan satu information ataupun kita nak buat satu urusan dengan web tu. And then support system juga penting. Contohnya kalau kita approach staff dekat college ataupun dekat fakulti, kalau mereka tak ada satu macam orang, tak ada satu orang kata pembahagian tugas yang jelas, maksudnya kita tak tahu kita siapa nak approach, like mereka just bagi kita approach dengan orang counter, so agak susah juga kalau kita nak approach directly dengan orang yang in charge hal-hal tertentu tu. So I think dari segi support system tu pun perlu maintain jugalah, perlu jaga, and pembahagian tugas tu pun perlu jelas. Okey, faham. Okey, kita masuk ke bahagian D ya. Okay. Bahagian D, bahagian terakhir, iaitu kesan penggunaan fasiliti khas terhadap mahasiswa OKU di Universiti Malaya. Sekejap, saya angkat panggilan kosnya. Okay. Okey, sorry. Okey, Okay. soalan pertamanya, apa pandangan Miss sekiranya terdapat fasiliti khas yang Min inginkan? Miss kiranya ada. Ya. Kalau ada, I think bagi saya memang bagus lah. Maksudnya memang I akan recommend juga untuk belajar OKU yang lain, junior I, untuk pilih UM sebagai one of their choice masa apply UPU. And of course kalau nak kata kalau nak kata kalau nak kata satu-satu universiti ni dia accessible untuk OKU, bagi saya benda tu sebenarnya bukan saja perlu macam it's just, kalau hanya setakat tulis kat web yang UM ni dia ada facility untuk OKU, bagi saya benda tu memang dia boleh bagi gambaran, tapi bagi saya yang tu dia tak cukup lah. Kalau macam kalau kita pergi tengok in real, benda tu sebenarnya it's not that as same as apa yang kita expect lepas kita rujuk website mereka. So it's not real. Benda tu sebenarnya mereka pun perlu ambil maklum juga. Okey, faham. Okey, ada apa lagi tambah untuk ni soalan pertama ni? I think setakat tu. Okey, soalan yang kedua, apa yang kesan Min rasakan setelah menggunakan fasiliti OKU? Bagi saya memang dia memudahkan aktiviti harian, and then dari segi dia juga kalau nak kata nak membolehkan kita lebih berdikari, bagi saya ia juga, sebab
Memang bukan kata kita tak nak orang tolong kita, tapi kadang-kadang is depend kalau benda tu kita boleh buat, then I think why not just just let us give it a try. Cuma kalau benda yang kita perlukan orang tolong, then benda tu ialah kita memang perlu bagi tahu. Okey, faham. Soalan yang ketiga, adakah Min merasakan kegiatan seharian Min terbatas apabila menggunakan fasiliti OKU yang sedia ada di UM? I think kalau sekarang ni depend, ya tidak, tapi kalau kata tidak tu memang kalau ada bagi setengah kawasan yang memang tempat dia memang selamat, memang accessible untuk kita, bagi saya dia tak terhalang lah kalau saya nak ke mana-mana ataupun saya perlu dapatkan apa-apa maklumat, then dari segi tu memang okey. Tapi kalau certain tempat yang dari segi kemudahan tu dia tak mencukupi ataupun dia tak dijaga dengan baik, ataupun dia disalahgunakan, then benda tu even ada pun, tapi kalau no, there's lack of awareness among the people, among the public user untuk apa ni tujuan atau fungsi kemudahan tu, then bagi saya agak susah juga sebab kadang-kadang orang akan ambil kesempatan. Okey. Soalan yang keempat, pada pengalaman Min sendiri, adakah Min mempunyai sebarang halangan ataupun cabaran ketika melaksanakan tugas di tempat awam atau kuliah ketika di UM? Tempat awam ni boleh dijadikan contoh macam padang bola, pusat sukan, stadium ke, kolam renang, tempat awam di UM. I think first yang I pernah jumpa adalah masa kadang-kadang I travel, jalan kaki dari college ke Faik Sastra. Kadang-kadang sampai dekat conjunction yang perlu lintas tu, then bagi I kadang-kadang I memang boleh jadi sesat lah sebab dia punya satu dia tak sambung sampai habis kan, dia tak sambung sampai dekat FSS. Lagi satu tempat tu kalau berbukit pun, dia berbukit and then dia tak ada, contoh kiri kanan dia tak ada tiang untuk tahan, so dia tak ada handrail. Benda tu agak bahaya juga, lagi-lagi kalau hujan kan dia licin. So bagi saya benda tu memang pernah jadi pun yang I get lost masa nak ke fact. And then kedua adalah masa I first year, second year, contoh I nak try download buku atau any information dari library punya web, benda tu dia agak dia kurang, masa tu I tak boleh nak locate benda tu, so benda tu agak susah juga. Okay, faham. Ada nak tambah apa lagi? Kiranya kalau halangan lain ataupun pernah mengalami kemalangan kah? Kalau kemalangan setakat ni tak ada, cuma kadang-kadang macam contoh kalau you nak ke kafe dekat KK7 and then tiba-tiba tempat biasa lalu tu orang parking motor, and then I kena cari laluan lain untuk lalu, then benda tu agak susah juga. And then macam dekat kafe, kalau I dah siap, biasanya I sekarang take away lah, I tak duduk sana sebab kalau I duduk sana, kalau in the end kalau tiba-tiba hujan ke, then agak dia akan jadi agak problem lah kalau I nak balik. Sebab apa tu? Sebab tempat tu dia memang tak ada cover. Lagi satu kalau I nak pegang payung dengan pegang tongkat, then memang agak susah. Then kalau ada orang nak tolong pun, I pun not sure macam mana nak bagi mereka tolong. Lain kalau I tak pegang payung, then mungkin boleh lah. Tapi kalau hujan tak pegang payung, pakai topi je tak cukup. Nanti wet-wet juga. Okey, kiranya Min merasakan laluan berbumbung ada satu keperluan nak bagi OKU, Yes, terutamanya laluan tektai. I think depend pada kawasan. Kalau dekat tempat bus stop ke, dia mungkin tak apalah. Tapi kalau laluan contoh dari
conjunction nak ke dekat contoh dekat college, conjunction nak ke cafe tu, kalau boleh ada bonbong then better lah. And ya, saya rasa lebih baik laluan tu ada bonbong, tapi saya rasa tak perlu semua seluruh UM tutup dengan bonbong. Nanti dia akan jadi kompleks, dia jadi konkret. Tapi I think at least dekat koridor, kawasan koridor tu atas biar dia tutup. Then dia better lah. Okay. Next soalan. Okay ke tu? Okay. Ya. Tadi tengok message. Okay. Soalan yang kelima, adakah kemudahan versi OKU ni memberikan sebarang kesan kepada diri anda dan kesan macam mana? Bagi saya kalau kemudahannya sedia ada tu kesan bagi saya mostly baik lah, sebab dia memudahkan I untuk guna untuk akses ke satu tempat ataupun satu maklumat. And I think kalau sebab kadang-kadang support system ni memang perlu, tapi of course macam ada juga certain benda yang kita masih perlu orang tolong lah. Contoh macam kalau assignment tu dia melibatkan grafik ataupun nak buat record video, sekarang kan semua online learning. So of course kalau dari segi kaedah pengajaran tu mereka boleh buat dengan lebih kreatif. Tapi kalau mereka buat dengan cara yang contoh dia melibatkan grafik atau video, then agak susah lah kalau bagi I. So kadang-kadang memang I perlu cosmate tolong. Okay. Okay, next soalan. Adakah fasiliti ni memberi kesan yang tidak baik semasa menggunakannya? Kesan yang tidak baik, I think setakat ni tak ada. Cuma kalau fasiliti yang dia tiba-tiba rosak ke ataupun dia tak jaga dengan baik ataupun kadang-kadang orang salah gunakan, then dia akan beri kesan lah. Kalau kita nak lalu tempat tu tapi tempat tu tak tahu tu atas tu ada orang parking ataupun anything, then benda tu agak susah lah kalau kita nak dan memang kita perlukan laluan tu, tapi kalau laluan tu tak boleh lalu, then it will be very problematic. Okay. Kalau macam ada halangan tu, apa yang Min kena buat? Apa yang Min buat waktu tu? Biasanya kalau on the spot time tu memang I lalu je lah keliling-keliling. Itu pun kalau selamat. I kena guna tongkat lah untuk try and jangkakan macam jangkakan tempat tu agak selamat ke tak. Tapi kalau and then kemudian ni I akan bagi tahu lah, sama kalau ada orang ambil gambar mereka report dekat admin lah, then I think that will be better. Okay. Okay, next soalan. Kalau kesan yang baik pula tentang fasiliti OKU ni, adakah dia menambah keyakinan diri Min? I think overall sebab you tak perlu risau sama ada benda tu you boleh buat ke tak, tapi dah memang ada kemudahan yang disediakan. So dia increase your accessibility towards either place or information. So I think bagi saya benda tu memang penting, and memang kalau ada memang it will make us more confident lah kalau kita nak like we need to, kalau ada apa-apa urusan pun bagi kita, because everything will be like equal, means kita boleh ada equal access to apa yang orang able body could access. Okay. Okay, next soalan. Adakah okay, apa impian Min? Tak kisahlah sama ada impian ni dari segi kerjaya ke, dari segi mau lihat OKU sendiri berjaya ke, ataupun tak kisah macam mana. Ada impian ke?
I think what I'm interested is, of course, kalau nak kata dari segi hobi, saya memang minat music. Tapi kalau nak kata apa yang I nak, tapi kalau kata apa yang I nak untuk masa depan, bagi saya, sebab I memang passionate tentang pembangunan OKU. Of course, Okay. specifically OKU with visual impairment. So apa yang sebenarnya I harap ialah I harap I boleh terlibat secara langsung lah dalam matter relating to policy making, yang especially berkenaan dengan OKU, OKU penglihatan. Tak kira sama ada dari segi peluang kerja ataupun dari segi accessibility, kemudahan, or web accessibility. I harap I boleh terlibat secara langsung dalam dari segi penentuan dasar lah, uh, ataupun pelaksanaan dasar, macam itulah. Okay, jadinya adakah PCT OKU di UM ni dia memberi kesan yang positif untuk merealisasikan impian main tu? I think depend on what aspect. Bagi saya, kalau dari segi web accessibility tu, ya, tapi just that they need to maintain. Kadang-kadang benda ni kita perlu maintain. Kalau apa yang dah ada tu kita perlu maintain lah, and then what we can improve on, we just need to improve on from time to time. And then same thing juga dengan kemudahan facility, not just about services but also facility itself. Apa yang dah ada tu, kadang I think we need to maintain lah. Maksudnya either kita sebagai pengguna ataupun orang yang menguruskan, mereka perlu maintain kemudahan tu, and then mereka juga dari segi sistem sokongan juga mereka perlu kekalkan lah, dari segi tahap kecekapan perkhidmatan sokongan ni. Okay, soalan yang terakhir. Terakhir, pada pandangan Min, adakah seseorang yang mempunyai kejayaan akan mengalami kesukaran ketika menjalankan tugas kerana ketiadaan fasiliti OKU yang baik? I think yeah, and sebab contoh kalau kita ke tempat kerja, kalau kita nasib baik dapat kerja dekat UM, then itu mungkin okey lah. Tapi kalau kita kerja dekat luar, then kita kena biasakan juga dengan keadaan fizikal di luar. And then of course, even kita boleh capai sampai like management level, itu pun ada setengah-tengah kerja kita perlukan bantuan orang. Of course, sekarang ni memang kita ada teknologi, ada apps yang boleh tolong kita macam screenshot gambar atau anything like that. Tapi dah lepas screenshot, and then kalau nak proses dokumen tu, sometimes we still need people to help untuk benda tu. So nak kata walaupun kita memang dah berjaya, tapi in the same way kita perlu jaga juga hubungan dengan orang lain, sebab bila-bila masa kita tak tahu kita perlukan bantuan kan. And then of course it is not just about we expect people to help, but ada juga masa yang kita boleh bantu orang in perhaps in different way. Okay, faham. Okay, ni soalan yang soalan dah habis dah. Cuma macam nak tanya, kalau musim COVID ni macam mana Min belajar? Adakah lecturer banyak bantu ke, sediakan apa-apa peralatan ke untuk Min? I think setakat ni maklumat di Spectral tu boleh akses lah. Dari segi dokumen tu, cuma kadang-kadang kalau assignment yang lecturer bagi tu, kadang kalau kita perlu record video or anything, then agak susah. Biasanya I record video dengan guna Zoom lah, and then I biasa guna komputer. And what else? I think
sekarang ni agak kalau nak kata learn from home memang bagi I agak susah sebab kadang-kadang depend internet connection, lepas tu keadaan dekat rumah, and then keadaan rumah kalau siang, kalau contoh dekat luar, biasa sebab I duduk apartment, tempat I ni kadang-kadang dia ada construction, so agak bising juga kalau siang. So kadang-kadang, and then kalau kita guna online punya web ni online facilities, online app ni, kita kena biasakan juga dengan app dia, macam mana ragam dia, macam mana app ni fungsi, nak cari mute dekat mana, nak leave or join call dekat mana, chatting dekat mana, semua tu kita kena explore juga. So memang pada peringkat awal masa I nak guna, nak sesuaikan diri ni online learning ni agak mencabar. Cuma sekarang from time to time I dah biasa lah. Cuma kadang-kadang yang I risau ni cuma keadaan connection je lah, sebab connection ni tak tentu. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, ataupun kadang-kadang kalau spectrum, kadang-kadang spectrum problem. Then agak masalah lah kalau spectrum problem. Betul. Lagi satu, understanding, pemahaman lecturer tu pun penting jugalah. So kita kena ada komunikasi yang baik dengan antara kita dengan lecturer. So kalau ada masalah apa, I think I kena straight to the point lah. I kena bagi tahu lecturer kalau ada masalah untuk access things like quiz atau anything. Kalau tak, then mungkin lecturer mereka tak tahu. Okey, faham. Lepas tu adakah macam bila online learning ni lecturer kan banyak dia tayang slide kan. Jadinya Min okey ke? Bila tayang slide takut boleh baca ke apa yang lecturer tu tayangkan dekat Google Meet ke apa? Biasanya kalau on the spot tu tak, tapi biasanya lecturer tu dia tahu. And sekarang ni pun I banyak course yang lecturer dengan lecturer jabatan, so mereka dah biasa, mereka tahu. So biasanya mereka akan terangkan kalau ada image dekat slide, atau mereka akan terangkan apa image tu. And then mereka ada juga, biasanya benda yang mereka upload ni mereka akan simpan dekat Teams atau dekat Spectrum. So biasanya I boleh download, ini I refer benda tu. Okey. Okey. Soalan yang terakhir sebab dah 8.50 dah sekarang. Soalan terakhir, admin rasakan perlu tak untuk adakan setiap fakulti ke, setiap college ke papan tanda BRAIN tu sendiri supaya tahu kafe di mana, pejabat dekan di mana, library di mana? Bagi saya benda tu, I'm not sure dia punya effectiveness tu macam mana, sebab I tahu dekat negara luar ada benda tu, tapi I personally I tak pernah jumpa lagi benda tu. So kalau nak buat mungkin boleh consider, tapi I kena take time tak biasakan lah. Tapi saya lebih prefer I myself pergi tempat tu, and then I tahu arah dia macam mana, laluan arah dia macam mana in real. Kiranya Min boleh hafal ke apa tu macam step berapa langkah lagi sampai tangga, berapa step lagi nak sampai ke kelas, sebab kelas-kelas ni sebelah-sebelah saja kan? Ya, kalau tempat tu I dah biasa, then boleh lah. Tapi kalau contoh tempat tu tempat baru I tak pernah pergi, ataupun I pergi macam seminggu sekali je, then agak susah lah. Contoh kalau course English atau course elective luar fakulti, or course elective fakulti pun kadang kalau tempat tu I tak pernah pergi, then agak susah juga. Okey, faham. Kiranya di Akademi Pengajian Islam ataupun di pusat sukan ataupun stadium tu okey ke? Kalau dekat situ I memang perlu orang tolong lah, sebab tempat tu memang dia tak accessible. Dia API saya tak pernah pergi lagi, so I tak boleh nak komen apa. Tapi kalau macam pusat sukan ataupun I pernah pergi juga macam stadium, pusat sukan, the indoor stadium, and then macam dekat FAP, FBL lah, itu memang I perlu orang tolong lah, sebab kadang-kadang pintu bilik dia lebih kurang, tapi dia tak tahu kan sama ada dia masuk bilik tu bilik betul ke. So Betul. perlu orang tolong juga. Okey, faham. Lepas tu kalau macam nota
lecturer kalau dia bagi dalam bentuk dalam bentuk tulisan tu Min gunakan apa? I'm ni komputer ada satu software yang dia macam screen reader lah, voice assistant, dia boleh baca tulisan. Cuma kalau gambar dia tak boleh lah. Okey, faham. Min ada nak tambah apa lagi dekat part mana-mana? I think setakat ni macam tu sebab I kena prepare untuk gerak ke meeting lagi satu. Okey, baik. Maaf ambilkan masa Min. Okey, itu saja. Okay. Anything kalau you nak tanya atau nak dapat info lebih, then kamu WhatsApp lah. Kalau I free, then kalau I ada kesempatan, then I reply. Okey, boleh Min. Okay. Saya recording.